Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. So, tengah hari ni aku nak buat sedikit pandangan tentang kaunter Zelan. Okey, kaunter Zelan yang naik pada hari Jumaat silap aku. Okay, pada hari Khamis lagi. Okey, dia naik daripada 10 sen setengah menjadi 13 sen setengah. Okey, dan selepas itu dia naik lagi menjadi 23 sen setengah. So kita 23 sen. So kita nak tengok alright apakah punca okay, Zealand okay, naik dengan mendadaknya okay, dan kita akan bincangkan dari segi mungkin dari segi teknikal okay, pastinya dari segi teknikal dan juga dari segi fundamental sedikit. Okay, so apa yang menarik tentang Zealand kalau kita tengok kategori company Zealand ni adalah construction. Okay. Seperti yang kita tahu construction dalam musim sekarang lah atau musim MCO okay, masih lagi orang cakap apa masih lagi belum menunjukkan peningkatan. Okay, tetapi Zealand okay, berjaya melakukan peningkatan walaupun dia di bawah kategori construction. Okay, bermaksud di sini bahawa kenaikan satu kaunter itu tidak semestinya ditentukan oleh sektornya. Okay, so sebenarnya bermacam-macam faktor. Okay, bermacam-macam faktor yang menyebabkan suatu kaunter itu naik. Okay, walaupun dia di bawah ataupun di dalam kategori sektor yang mungkin menghadapi masalah di dalam musim-musim MCO ni. Okay, contohnya macam construction lah, di mana kita tengok okay, sektor ekonomi construction ni okay, tidak semua construction dibenarkan. Okay. So, bagaimana Zealand okay, walaupun di bawah kategori construction berjaya membuat kenaikan. So kita akan bincangkan dari segi technical dan juga mungkin dari segi sedikit fundamental. Right, so Zealand ni sebenarnya kalau kita tengok kepada laman web dia, construction dia berbagai-bagai. Okay, dia buat power plant, okay, dia buat marine port jetty, building, infrastructure, asset facility and property management. So memang kebanyakan di bawah under kategori construction. So ini adalah projek-projek yang dilakukan oleh Zealand lah. Okay, so korang boleh tengok nanti laman web dia. Okay, agak menaik. Okay, nampak cantik. Alright, so nanti korang boleh tengok lah laman web Zealand. Alright, so kalau kita tengok kepada bursa marketplace, okay, pemegang-pemegang saham bagi company Zealand. Kalau kita tengok ini MMC Corporation adalah pemegang paling besar sekali okay, dengan 39.24%. Okay, di mana 331.58 juta saham okay, dipegang oleh MMC Corporation. So kalau kita tengok ada beberapa entiti daripada luar negara. Aku rasa ini oleh Vas Pespelon ni mungkin daripada luar negara, Bank Julius Baer ni mungkin daripada luar negara. So ada dua lagi entiti daripada luar negara lah yang memegang saham Zealand. So bermaksud okay, investor luar juga berminat okay, untuk memegang saham atau memegang saham Zealand ni. So bermaksud management, right? Bagi Zealand mungkin bagus, right? Mungkin bagus menyebabkan ada beberapa syarikat daripada luar berminat untuk memegang ataupun menjadi pemegang saham bagi syarikat Zealand. Okay, so itu dari segi fundamental. Kalau kita tengok quarter report Zealand pun okay, agak menarik. Kalau kita tengok revenue alright, semakin meningkat dan juga keuntungan juga semakin meningkat. Yang paling latest keuntungan melebihi revenue. So bermaksud management makin baik. Okay, so itu dari segi sedikit fundamental. So kalau kita tengok secara technical, alright, secara technical, alright, secara technical. Okay, kita buka chart secara technical bagi Zealand. Okay, sorry sikit lambat sikit. Okay. Alright. Okay, ini adalah technical chart. Okay, daily bagi Zealand. So Zealand ni baru saja masuk bursa pada 2000, baru lagi sebenarnya syarikat ni. Okay. So agak baru. So kita tengok ya. Zealand ni pergerakan dia. Okay. Kita tengok. Cak loading lambat sikit. Internet lambat sikit hari ni. Okay. So kalau kita tengok dari segi indikator. Okay. Kita tengok dari segi indikator.
Alright, kita buka semua indikator yang kita selalu guna lah, RSI dan stochastic. Okay, kita kesan di mana seharusnya dia. Kalau kita tengok Zealand, okay, sudah, kalau kita tengok dia ada cross kat sini, golden cross kat sini, okay, ada golden cross, dan kosong tu ataupun garis biru tu telah melepasi, okay, area kosong. So bermaksud ada kekuatan untuk counter saham ni bergerak naik. Okay, cumanya dia dah berada di area overbought. Okay, harga-harga berada di area overbought. Okay, dari segi daily, kalau kita boleh baca di sini nampak sedikit, okay, bullish divergent, okay, di area sini. Okay, dia tarik di sini, kita boleh nampak oversold memang ada unsur-unsur divergent, tapi tidak jelas daripada segi daily chart. Okay, so bila kita tak nampak jelas di segi daily chart, kita akan cuba cari di weekly chart. So itu aku selalu tekankan bahawa jangan terlalu mengharap ataupun jangan terlalu melihat, okay, hanya berpandukan kepada daily chart, okay, untuk kita mencari potensi sesuatu saham. Okay, so kalau kita cari, okay, saya kita cari indikator RSI dan stochastic. Okay, kita tengok weekly chart. Alright, so kita tengok weekly chart, okay, walaupun kita tengok di MACD sudah menunjukkan memang ada unsur-unsur bullish, okay, di mana kedua-dua line ni sentiasa berada di atas kosong, walaupun harga counter, okay, berada di area bergerak dalam keadaan sideways saja. Okay, kalau kita tengok di area sini, okay, di area sini kalau kita boleh buat resistance satu, ini adalah support. Okay, so kita boleh buat sedikit support di area sini. So bergerak secara sideways. Okay, so bergerak secara sideways, tapi kalau kita tengok, okay, MACD berada di atas kosong, sentiasa berada di atas kosong, bersilih ganti turun naik, tapi masih lagi di area kosong. So kalau kita tengok di area sini juga ada nampak, okay, juga bullish divergent, lagi nampak jelas. Okay, kita tengok ada bearish divergent kat sini. Okay, nampak. Alright, so nampak dia ada unsur-unsur bullish divergent. So bermaksud, okay, ada unsur-unsur atau ada dari segi pergerakan weekly, okay, nampak pergerakan dia ada unsur-unsur kenaikan. So, kalau kita tengok pun, kalau kita tarik trend line pun, okay, ada unsur-unsur kenaikan. Okay, so memang ada potensi dari segi chart itu sendiri. Okay, chart itu sendiri. Okay, kalau kita tengok nampak dia naik uptrend. Right, so dia kena bersabar sikit lah, okay, untuk menunggu, okay, counter ini bergerak naik. Okay, cumanya bagi Zealand, bagi daily, kalau kita tengok kurang baiknya adalah dia ada berlakunya selling pressure lah. Okay, walaupun buyer masih lagi menguasai pasaran, tetapi okay, seller okay, push harga ke bawah lagi. Okay, push harga ke bawah walaupun dia berjaya cecah 23 sen, tetapi seller push, okay, harga ke bawah dan tutup pada harga 16 sen setengah. So 16 sen setengah melewati, okay, resistance pada area 14 sen. Okay, resistance pada area 14 sen. So memang ada potensi untuk counter ini bergerak naik based on the indicator. Okay, itu saja aku punya pandangan untuk Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.